Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya berkesempatan untuk meninjau, berkunjung ke pusat pungutan zakat fitrah yang dilaksanakan oleh amil di bawah amil fitrah di bawah Masjid Raya Kampung Rijik Hulu. Jadi di kesempatan di akhir-akhir Ramadan ini, salah satu aktiviti masjid adalah untuk menyebarkan ataupun untuk keluar menyebarkan maklumat dan sebagainya kepada umum di kawasan luar masjid. Ini adalah satu daripada aktiviti masjid kita. Kita tidak hanya tertumpu, aktiviti kita tidak sahaja tertumpu di masjid, tetapi kita juga berkunjung ke tempat-tempat awam untuk melaksanakan apa-apa aktiviti dan juga untuk mewawarkan apa-apa aktiviti yang dilakukan oleh pihak masjid. Jadi yang pertama sekali hari ini saya nak memperkenalkan bahawa kutipan zakat fitrah ni di kawasan dulunya Tesco, tapi sekarang ni semuanya telah banyak tahun kita lakukan. Saya rasa dah 12 tahun, 10 tahun lebih kita telah buat kutipan di sini untuk memudahkan orang ramai yang datang berkunjung untuk membeli belah dan sebagainya. Di samping kita mudahkan urusan orang untuk membayar fitrah. Itu adalah satu daripada aktiviti kita setiap tahun di sepanjang bulan Ramadan. Dan amil-amil saya rasa daripada amil fitrah daripada Masjid Kampung Rijik Hulu dan juga Masjid Bandar Rincing telah berkongsi tempat ini, buat jadual dan sebagainya untuk memastikan pada setiap masa ada amil yang duduk di sini untuk memungut zakat fitrah. Di sini juga satu kawasan tumpuan di mana kutipan zakat yang dilakukan oleh amil-amil kita adalah sangat tinggi lah, sebab di sinilah tumpuan penduduk membeli belah dan sebagainya. Jadi saya teringat satu tahun dulu salah seorang amil kita telah dapat memungut zakat fitrah dalam jumlah yang banyak dan telah mendapat inisiatif daripada Lembaga Zakat Selangor untuk mengerjakan umrah secara percuma. Itu beberapa tahun dulu lah. Jadi insya-Allah alhamdulillah kita akan terus berada di sini untuk memenuhi keperluan penduduk di sekitar Semenyi dan Beranam. Itu satu perkara. Yang keduanya, di hujung-hujung di akhir-akhir Ramadan ini, eloklah kita bermuhasabah diri kita sendiri, sama ada apa yang kita lakukan di dalam madrasah Ramadan ini benar-benar mendapat redha daripada Allah SWT. Kalau kita lulus ujian di dalam madrasah Ramadan ini, insya-Allah segala apa yang telah disiplin, apa yang telah kita lakukan, disiplin yang telah diterapkan sepanjang bulan Ramadan ini, insya-Allah kita akan bawa di bulan-bulan yang lain. Contohnya kalau kita sembahyang berjemaah, maghrib, isyak, tarawih, solat sunat dan sebagainya di masjid, di luar Ramadan juga sekiranya kita lurus, Allah iktiraf kita sebagai mendapat keampunan, mendapat pelepasan daripada api neraka. InsyaAllah di luar Ramadan juga Allah akan beri kita kekuatan untuk terus mengimarahkan masjid sebagaimana yang kita lakukan selama sebulan di dalam bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang keduanya juga tentang pengoperasian SOP di masjid-masjid dan surau-surau. Saya terpanggil untuk mewartakan apa yang telah dikeluarkan oleh JAIZ pada 30 April yang lepas. Sebab ini yang terbaru. Yang dulu-dulu tu kalau nak bandingkan dengan yang ini ada banyak perubahan. Jadi saya nak sedikit sebanyak saya nak wartakan di sini, nak wartakan, bacakan warta ini di sini supaya bila terutamanya pada 1 Syawal nanti ataupun malam sebelum 1 Syawal lagi ada banyak
benda-benda yang perlu kita ketahui sebelum kita menggunakan solat Aidilfitri ataupun kita ziarah, takbir, marhaban dan sebagainya di malam raya itu. Yang pertama sekali, keperluan vaksinasi. Mana yang dibatalkan di sini hanya individu yang telah mendapat 2 dos komplit, tak perlu booster dan sebagainya. Yang lengkap menerima vaksin dibolehkan untuk ada berjemaah di masjid sama ada solat sunat Aidilfitri, solat Jumaat dan solat 5 waktu. Ada juga kelonggaran, individu yang belum lengkap menerima vaksin ada juga dilonggarkan untuk datang ke masjid sekiranya dia tidak ada gejala COVID-19 ataupun tidak berada dalam arahan perintah pengawasan dan pemantauan HSO. Itu dibolehkan. Sekiranya dia tak ada komplit 2 dos tu, dia boleh datang masjid sekiranya dia tidak ada gejala dan tidak di bawah perintah kawalan. Yang keduanya, keperluan pemakaian pelitup muka. Pada dasarnya kita semua bersetuju bahawa pemakaian pelitup muka di masjid, di mana masjid ni adalah kawasan tertutup. Ramai jemaah, tumpuan dan sebagainya di kawasan tertutup, maka pemakaian pelitup muka dikenal pasti antara langkah pencegahan penting bagi mencegah penyebaran virus. Tetapi di sini ada juga disenaraikan beberapa situasi di mana pemakaian pelitup muka hanya digalakkan dan kalau tak pakai pun tak apa, tetapi masih digalakkan. Jadi saya tak nak pergi detail sangat tentang itu. Yang ketiganya tentang keperluan penjarakan fizikal. Penjarakan fizikal ini masih sama sebagaimana kita tahu solat Jumaat pun telah diterapkan. Kita rapatkan saf. Rapatkan saf ni maknanya kita rapatkan sejadah. Sejadah tu sejadah. Jadi jarak kita antara sejadah. Dan kita masih diperlukan, jemaah masih diperlukan untuk membawa sejadah atau lidah masing-masing ketika menunaikan solat berjemaah. Walau bagaimanapun, penjarakan fizikal adalah terus digalakkan dalam semua situasi, terutamanya ketika berkomunikasi dengan individu yang tidak memakai pelitup muka. Jadi walaupun penjarakan ini tidak lagi diwajibkan, tetapi kita masih kena berwaspada tentang, sebab kita tak tahu orang yang kita berkomunikasi dan sebagainya itu sama ada dia itu bebas COVID ataupun tidak. Yang ketiganya, keperluan mengimbas aplikasi kod QR MySejahtera tidak lagi dikenaki. Jemaah yang datang ke masjid dan sebagainya tidak lagi dikenaki untuk mengimbas kod QR MySejahtera. Lepas tu, seterusnya adalah budaya dan amalan bersalaman di antara jemaah ketika hadir atau selesai menunaikan ibadah solat jemaah adalah dibolehkan. Maknanya kita boleh lagi bersalaman seperti dulu sebelum PKP dan sebagainya. Tetapi walau bagaimanapun, kita kena pastikan tangan kita bersih, kita pakai sanitasi dan sebagainya. Itu adalah langkah-langkah pencegahan yang harus kita lakukan sepanjang masa. Bukannya semasa berada kat masjid ataupun sebelum bersalaman dan sebagainya. Pelaksanaan sambutan Hari Raya Aidilfitri, ini yang penting sekali lah. Pertama sekali tentang takbir Hari Raya. Malam 1 Syawal dibenarkan untuk dilaksanakan di Masjid Surau dan Musola. Dibenarkan untuk kita pergi dari, yang ini adalah untuk masjid dan untuk dilakukan di Masjid dan Musola. Tetapi aktiviti takbir oleh jawatan kuasa Masjid Surau dan Musola atau kalangan jemaah dari rumah ke rumah adalah dibenarkan juga. Kalau ikut warta yang sebelum ini tidak dibenarkan, tetapi warta yang baru ini dibenarkan untuk ahli jawatan kuasa masjid, jemaah bersama-sama jemaah untuk pergi rumah ke rumah untuk melaksanakan aktiviti takbir sebagaimana yang kita lakukan setiap tahun. Adalah keperluan kena memakai pelitup muka dan sebagainya tu. Lepas tu solat sunat Aidilfitri dibenarkan untuk dilaksanakan di semua masjid, surau dan musola di negeri Selangor. Yang ini tidak perlu mohon kebenaran, dibenarkan. Bukan surau Jumaat saja, surau-surau biasa pun dibenarkan untuk melaksanakan solat Aidilfitri. Kehadiran jemaah adalah kapasiti penuh, mengikut kapasiti penuh, solat utama dan ruang lempah tanpa penjarakan. Solat sunat Aidilfitri hendaklah diselaraskan pelaksanaannya pada jam 8.30 pagi. Ini ditetapkan, dinyatakan di sini bahawa solat sunat Aidilfitri hendaklah diselaraskan dan dipelaksanaannya pada jam 8.30 pagi.
Tambahan kemah bagi menampung kapasiti solat Aidilfitri perlu mendapat kebenaran dari pegawai takbir agama Islam daerah daripada PAID Hulu Langat. Kalau kita kat sini PAID Hulu Langat. Jemaah yang positif COVID-19 atau dalam tempoh HSO atau bergejala adalah tidak dibenarkan hadir. Seterusnya, program ziarah dari rumah ke rumah adalah dibenarkan dengan memakai pelitup muka ketika ziarah. Ini juga sama juga perlu kita amalkan ciri-ciri keselamatan untuk mencegah penularan COVID-19. Ini macam dah balik kepada dulu, kita boleh menziarah dan sebagainya. Daerah tanah perkuburan Islam di akhir bulan Ramadan atau selepas menunaikan solat Aidilfitri adalah dibenarkan juga. Jadi ketetapan baru ini berkuat kuasa pada 1 Mei bersamaan dengan 29 Ramadan 1443 mulai solat fardu subuh. Jadi ini beberapa perkara yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan hebahan ini kita pihak KRI Kadah terutamanya di sekitar Masjid Karya Kampung Rincin, Semenyi, Beranam dapat informasi informasi yang tepat dan dapat meneruskan ibadah ataupun aktiviti menjelang Ramadan nanti. Jadi satu lagi perkara yang saya nak kongsi juga, nak saya sampaikan adalah tentang tahun ini juga merupakan tahun terakhir bagi pegawai dan AJK masjid seluruh negeri Selangor, termasuklah Masjid Karya Kampung Rincin Hulu, merupakan penggal terakhir bagi kita semua untuk diamanahkan yang telah diamanahkan oleh Sultan Selangor untuk mentadbir masjid tahun ini, tetapi surau-surau adalah tahun depan. Jadi atas kesempatan ini saya ingin mengucapkan di akhir-akhir Ramadan menghampiri Syawal ini, saya bagi pihak pegawai dan ahli jawatan kuasa Masjid Karya Kampung Rincin Hulu ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Banyak program-program kita telah menyantuni ramai jemaah-jemaah, sama ada di bawah karya kita, di luar karya. Kita telah banyak mengadakan program-program di dalam karya kita ataupun di luar-luar karya. Jadi kita juga telah banyak bekerjasama dengan NGO, sukarelawan, badan-badan berkanun, pejabat-pejabat kerajaan, adun dan sebagainya. Jadi bila kita buat banyak program macam itu, sudah tentu banyak kesilapan, banyak kekasaran ataupun banyak kekurangan yang telah kita lakukan. Jadi saya mewakili pegawai dan AJK Masjid Karya Kampung Rincin Hulu memohon maaf di atas kekurangan dan kesilapan. Jadi di akhir di bulan yang mulia ini saya mohon kemaafan di atas segala kekurangan itu. Mudah-mudahan di tahun-tahun akan datang kita akan dapat meneruskan program-program kita sebagaimana yang kita lakukan semasa sebelum pandemik COVID-19 ini. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berminit.